Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Insyaallah pada kali ini kita akan sambung balik berkenaan dengan ulang kaji ataupun menjawab soalan UPKK, iaitu masih lagi dalam subjek akidah. Okay, tanpa melengahkan masa, jom kita tengok soalan yang seterusnya. Okey, soalan nombor 28, ada dua markah, ada dua markah dan mewakili dua soalan kecil, satu Roman, dua Roman. Okey, kita baca soalan dia. Tulis jawapan berdasarkan dalil yang diberi. Okey, kalau nak ikutkan soalan ni adalah soalan yang aras tinggi lah, aras agak tinggi berbanding dengan soalan-soalan yang sebelum ni, di mana tak ada pilihan jawapan dan pelajar perlu menjawab melalui pengetahuan masing-masing, melalui pembacaan, hafalan dan sebagainya. Okey, kita tengok soalannya. Fa'alul lima yurid. Fa'alul lima yurid. Dalil di atas berkaitan dengan sifat. Okey, so kita boleh tengok kat sini dalil ni berkaitan dengan apa. So dekat sini dia kata fa'alul lima yurid. Okey, kita tengok pada perkataan yurid. Okey, yurid ni. Okey, yurid merujuk kepada, yurid ini merujuk kepada sifat iradah. Yang mana fa'alul lima yurid maksudnya adalah Allah itu berkuasa nak membuat apa yang dia hendak. So berkehendak dekat sini adalah sifat iradah. Okey, kemudian apakah hukum mempercayai sifat di atas? Okey, apakah hukum mempercayai sifat di atas? So seperti mana yang kita telah bincangkan pada video-video yang lepas, kalaulah ada soalan hukum mempercayai ataupun hukum beriman berkaitan dengan sifat-sifat Allah, jawapannya hanya satu, iaitu wajib. Okey. Soalan seterusnya. Okey, soalan 29 ada 12 markah. Okey. Kita tengok soalannya. Tulis dua sifat wajib bagi Rasul. Tulis dua sifat wajib bagi Rasul. Okey, seperti mana yang kita dah belajar, sifat wajib bagi Rasul ni ada 4. So tulis dua daripada 4 tersebut. Apa yang 4 tu? Okey, siddiq, amanah, tabligh, fatanah, ataupun benar, jujur, menyampaikan dan bijaksana. Okey, so kita pilihlah antara sifat-sifat tersebut, masukkan dalam jawapannya. Okey, kita masukkan siddiq, amanah. Tak kisah sama ada nak jawab tu dalam bahasa Arab ataupun dia punya makna. Siddiq, benar, amanah, jujur, tabligh, menyampaikan, ataupun fatanah, bijaksana. Okey, tak kisah. Okey, seterusnya, tulis dua sifat mustahil bagi Rasul. Okey, sifat mustahil bagi Rasul. Kita nak tengok pula berkenaan dengan soalan ni, dia tanya sifat mustahil. Sifat mustahil ni adalah lawan daripada sifat wajib yang kita dah jawab pada soalan alif tu. Okey, soalan ba ni tulis dua sifat mustahil. Okey, sifat mustahil pun ada 4 juga, iaitu al-kazib, dusta, khianat ataupun pecah amanah, al-kitman, menyembunyikan, dan al-baladah, iaitu bodoh. Okey, mana-mana nak tulis dalam yang bahasa Arabnya pun boleh, ataupun nak tulis dia punya terjemahan pun boleh. Okey, so kita ambil dua daripada 4 sifat mustahil bagi Rasul itu. So kita masukkan al-kazib dan al-khianah. Okey, soalan seterusnya masih lagi soalan yang ke-29, soalan ta.
Okey, nyatakan dua kesan mempercayai sifat ilmu. Nyatakan dua kesan mempercayai sifat ilmu. Okey, kesan mempercayai sama juga kalau dia tukar soalan ni jadi dua kesan beriman kepada sifat ilmu. Mana-mana ya. Kalau kesan mempercayai ataupun kesan beriman, jawapannya adalah perkara-perkara yang positif, yang baik-baik. Okey. Okey, antaranya jawapan yang kita boleh masukkan kat sini adalah menginsafi akan kelemahan diri kerana ilmu pengetahuan yang terbatas. Kita insaflah dengan diri kita. Nak cakapnya ilmu pengetahuan kita ni sikit je nak dibandingkan dengan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua, berusaha meningkatkan ilmu pengetahuan sehingga ke liang lahat. Berusaha meningkatkan ilmu pengetahuan sehingga ke liang lahat. Okey, antara lain yang jawapan yang awak boleh jawab adalah seperti berlumba-lumba menerokai ilmu Allah yang luas. Okey, kemudian melatih diri supaya bersifat amanah dan perasaan takut hanya kepada Allah dan bukan kepada makhluk. Itu kesan-kesan mempercayai sifat ilmu. Okey, seterusnya soalan sa, nyatakan dua akibat tidak beriman dengan sifat kudrah. Okey, yang tadi tu kesan mempercayai. Sekarang ni akibat pula ataupun kesan tidak percaya dengan sifat kudrah. Okey, baik. Antara jawapan yang kita boleh masukkan kat sini adalah bila akibat ni jawapan dia mesti negatif. Antaranya ialah sentiasa melakukan dosa. Okey. Yang kedua, tidak memohon keampunan daripada Allah. Sebab apa? Sebab kita rasa macam Allah tu tak ada apa-apa. Rasanya macam makhluk tu lagi hebat daripada Allah. So kita takkan mohon keampunan daripada Allah sebab kita rasa kitalah yang hebat. Kita tak ada dosa, kita tak ada apa yang kita buat semuanya betul. Okey, so itu adalah dua akibat tidak beriman dengan sifat kudrah. Okey, seterusnya soalan nombor 30, 2 markah. Soalan yang terakhir lah ni untuk ulang kaji ataupun kita punya bincang soalan pada kali ni. Okey, baca dulu soalan dia. Lengkapkan jadual di bawah dengan jawapan yang betul. Okey, kita tengok dalam jadual ni ada hayat Allah, hayat manusia. So kita kena tengok dulu hayat tu apa. Okey, kehidupan Allah ataupun hidup Allah nak dibandingkan dengan hidup manusia. Dan dia telah bagi satu contoh, iaitu kehidupan Allah itu adalah kekal. Okey, kekal. Kemudian hidup manusia tu akan binasa. Okey, so apa jawapan-jawapan lain yang kita boleh bagi dekat yang kedua, dua-dua jadual ni. Okey, antaranya ialah hayat Allah itu, hidupnya Allah itu tanpa roh ataupun tiada roh, manakala hayat manusia pula mesti mempunyai roh. Kalau manusia itu tak ada roh, maka matilah dia, tak hiduplah. Okay, itu beza antara kehidupan Allah ataupun hidup Allah dan hidup manusia. Antara jawapan-jawapan lain yang kita boleh masukkan, mungkin Allah itu hidupnya tak ada permulaan dan tak ada perakhiran. Manakala hidup manusia pula mesti ada ada permulaan. Okey, contohnya macam kalaulah seseorang itu lahir pada tahun 2000, katakanlah. Tapi kita cari dia punya data tu masa tahun 1999. Confirm lah tak jumpa sebab dia permulaan dia hidup pada tahun 2000. Okey, maksudnya ada permulaan. Sedangkan Allah ni tak ada permulaan. Okey, kemudian
tak ada perakhiran. Hayat Allah tak ada perakhiran, Allah akan kekal selama-lamanya. Sedangkan hayat manusia, hidup manusia ni satu masa dia akan mati ataupun meninggal dunia. Kemudian hayat Allah lagi, hidupnya Allah ini tanpa ada keluarga ataupun anak pinak. Tak ada keluarga. Dan manusia ada keluarga. Mesti melalui kita dilahirkan, mesti ada ibu dan bapa. Mana mungkin kita datang macam tu je, tiba-tiba je muncul, aku tak ada ayah, tak ada mak, tiba-tiba muncul. Tak boleh macam tu. So itu hayat manusia ataupun hidup manusia. Okey, pun awak boleh juga jawab, hayat Allah ataupun hidup Allah ni tidak memerlukan perantaraan, manakala hayat manusia perlukan perantaraan. Apa contoh perantaraan? Contohnya manusia hidup mesti ada perantaraan udara, makanan, minuman. Tapi Allah tak perlukan udara untuk hidup. Allah tak perlukan makanan untuk hidup. Kalau ada yang jawab masa exam baru ni, ada juga yang jawab hayat Allah tidak makan, hayat manusia makan. Pun mungkin boleh diberi markah. Okey, saya rasa sekadar itu saja apa yang kita boleh bincangkan pada kali ini. InsyaAllah kita akan pergi kepada tajuk-tajuk yang seterusnya. Mungkin lepas ni kita akan masuk subjek ibadah dan seterusnya, insyaAllah. Dan sekiranya video ini bermanfaat, bantulah dengan share kepada kawan-kawan yang lain. Dan saya memang harap video ini dapat memberi sedikit sebanyak bantuan ataupun untuk awak mengulang kaji pelajaran. Apa yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan segala kekurangan ataupun terdapat kesilapan tu adalah kelemahan diri saya sendiri. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.